Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada para pelayar di luar sana. Pada hari ini kita akan bersiaran semula untuk wacana Muzium Diraja dan pada hari ini kita membawa tajuk Kesan Pindaan Perlembagaan Persekutuan ke atas Kuasa Raja. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada panel jemputan tetap kita, Prof. Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Seperti para pelayar di luar sana maklum bahawa minggu lepas kita tidak bersiaran di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, dan insya-Allah minggu ini dan seterusnya kita akan bersiaran, dan untuk beberapa minggu akan datang kita akan membawakan tajuk pindaan perlembagaan ini ke atas kuasa raja. Cuma pada hari ini perbincangan kita kenal dulu pindaan tu bagaimana dan tata cara pindaan tu bagaimana, dan kita masuk sedikit demi sedikit ke perkara tajuk. Jadi selamat datang Prof. Terima kasih hari ini. Sihat ya? Alhamdulillah. Comel. Okey Prof. Tanpa membuang masa, mungkin Prof ada sedikit sepatah dua kata nak alu-alukan para pelayar kita yang merindui Prof minggu lepas kita tak ada kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Miti. Saya sebenarnya juga berasa terkilan lah sebab tidak dapat hadir pada sesi minggu lepas. Tapi insya-Allah kita seboleh mungkinlah kita akan terus bersiaran. Dan isu-isu agaknya minggu ni kita agak dalam seminggu dua ni kita tidak adalah isu-isu perlembagaan kat luar sana yang begitu mendesak, kecuali rang undang-undang perbekalan hari itu ya. Tapi kita menumpukan sepenuhnya dalam perbincangan yang akan datang ni kita kepada pindaan perlembagaan sebagaimana Puan Miti sebut tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pelayar yang sentiasa setia bersama muzium, bersama dengan wacana Muzium Diraja, dan saya juga dari jabat kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara mengucapkan selamat datang dan juga selamat mengikuti wacana kita. Semoga para pelayar tidak jemu dan para pelayar juga akan sentiasa bersama kami meraihkan peruntukan perlembagaan, sama-sama belajar dan berbicara tentang peruntukan perlembagaan, insya-Allah. Pak Miti. Okey Prof. Untuk soalan yang pertama. Okey, kita merupakan antara negara yang mempunyai perlembagaan bertulis. Betul. Berbeza dengan England yang tidak mempunyai perlembagaan bertulis. Mungkin Prof boleh share atau boleh kongsikan kepada kami semua dan juga kepada para pelayar kita di luar sana, daripada penggubalan sehingga ia diabsahkan dan seterusnya diangkat menjadi undang-undang tertinggi negara, dari tempoh 1957 sehingga ke hari ini, berapa kali kekerapan ataupun secara asasnya, secara umumnya sudah berapa kali perlembagaan kita dipinda dan melibatkan keseluruhan teks perlembagaan persekutuan, bukan hanya kepada kuasa raja sahaja. Silakan. Sepanjang bacaan saya lah Puan Miti, dia berlaku lebih kurang 58 kali pindaan itu berlaku, dan melibatkan lebih kepada 700 peruntukan perlembagaan. Ya, saya sebenarnya masih lagi dalam kajian updating untuk untuk mencari data-data terakhir, mutakhir lah. Tapi rakan-rakan pelayar yang saya hormati sekalian, kita tahu bahawa sedikit masa dahulu sebelum ini 2019 ya, pindaan berlaku yang mutakhir lah ya, pindaan berlaku kepada menurunkan umur mengundi ya dari 21 kepada 18 yang telah dipersetujui oleh Dewan. Itu yang kali terakhir, saya ingat pada tahun 2019. Dan atau akhir 2018, in between that, maaf saya masih lagi sedang update notes, membuat pembaruan kepada nota-nota saya sebelum inilah. Jadi apa yang banyak itu ya Puan Miti, pindaan-pindaan itu ialah pindaan yang melibatkan pembentukan Malaysia dan juga apabila Singapura dipisahkan dari Malaysia. Tapi saya nampaklah banyak juga peruntukan yang melibatkan institusi beraja itu sendiri ya. Saya kira tidak kurang daripada 10 peruntukan lah.
yang melibatkan institusi beraja. Macam Puan Minty sebut tadilah, nanti kita akan bincangkan satu persatu insya-Allah peruntukan itu, yang mana beberapa pindaan berlaku kepada peruntukan berkaitan dengan institusi beraja ini melahirkan krisis perlembagaan sebenarnya, yang seperti buku yang ditulis oleh H.P. Lee, seorang konstitusionalis, ya, menulis tentang constitutional, dia kata at least krisis, constitutional crisis. Dia guna istilah conflicts, ya, dalam buku ni. Dia guna istilah constitutional conflicts in contemporary Malaysia. Ada orang guna istilah krisis perlembagaan, konflik perlembagaan. Jadi itu yang akan kita bincangkan dalam siri-siri akan datang. Kenapa disebut konflik dan sebagainya lah. Boleh tak saya cerita sikit apa itu pindaan? Boleh. Sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para pelayan yang saya kasihi sekalian, ya, saya masih lagi Puan Minty juga, ya, saya masih lagi mendapat soalan-soalan soalan yang bertanya pada saya, adakah perlembagaan boleh dipinda? Jadi saya cuba huraikan dan kita rekodkan di sini supaya senang nanti untuk rujukan pada mereka yang berminat tentang undang-undang perlembagaan dan mahu mengetahui tentang perkembangan perlembagaan itu, ya. Yang jelasnya ialah saya perlu nyatakan pada awal ini, ya, perlembagaan itu boleh dipinda. Jawapannya sangat tegaslah, ya, ia boleh dipinda. Cuma bagaimana ia dipinda? Satu kan, dan satu kita kata siapa yang meminda, bagaimana yang dia boleh, itu persoalan penting lah. Who and how, ya. Kalau what tu memang boleh dipinda dah jawab kan. Jadi sekarang ni kita nak faham supaya ini. Kalau what tu kita boleh tanya soalan, apakah pindaan, maksud pindaan tu kan. Boleh saya mula kat situ dulu. Apakah yang dimaksudkan pindaan? Pindaan itu bermaksud, kalau dalam undang-undang perlembagaan lah, bermaksud untuk membuang peruntukan itu daripada perlembagaan, atau untuk menyusun semula ayat dalam perlembagaan, atau untuk menambah peruntukan baru dalam perlembagaan, atau untuk diguna perkataan dalam, saya rujuk kepada peruntukan dalam perlembagaan itu sendiri, ya, sebab dia tidak definisikan pindaan tu bagaimana, apakah pindaan itu. Dia ada dalam beberapa peruntukan apa yang dimaksudkan dengan pindaan, ya. Jadi saya sebutkan tadi pindaan itu termasuk ialah membuang peruntukan yang ada dalam perlembagaan, atau memasukkan peruntukan perlembagaan, atau memodifikasi, maknanya balik susun ayat balik ke, tambah masa ke. Contoh kalau dalam peruntukan perlembagaan dia kata seorang yang ditahan tanpa tahan yang tidak dibawa ke mahkamah itu, dia boleh dibicarakan dalam satu lembaga bawah perkara 151, tapi tambah masa, dia kata 3 bulan ke, macam tu, dalam masa 3 bulan ke, atau selepas 3 bulan ke, atau ubah masa. Konten dia sama tapi masa itu berubah. Jadi modifikasi. Ada juga jadi di sini peruntukan, ada 2 peruntukan dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa pindaan itu termasuk penambahbaikan atau pemansuhan. Pemansuhan tu tadi kita buanglah. Kalau rakan-rakan pelayar baca perlembagaan, dia tulis dalam bahasa Melayu, dia tulis dimansuhkan. Ada setengah peruntukan dia memang tulis dimansuhkan dengan tulisan sending tu kan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita guna repeal. Repeal tu maknanya dipinda lah. Dipinda tu repeal, diambil buang. Diambil dan dibuang daripada peruntukan perlembagaan. Itu secara mudah kita faham. Jadi pindaan perlembagaan itu termasuklah membuang peruntukan yang lama, memasukkan peruntukan baru, atau mengubah suai ayat-ayat sebelum ini, atau mengubah suai dalam konteks masa dan sebagainya, pengubah suaian, ya. Pada perkara 161E dalam pasal 5 menyatakan bahawa pindaan itu termasuk penambahbaikan atau pemansuhan, addition atau repeal. Itu ayat yang digunakan di bawah perkara 161 kapital E pasal 5. Sementara itu dalam perkara 162 dalam fasa 7 menyatakan modification, modification itu adalah, ini berkaitan dengan undang-undang biasa, ya. Kalau existing law, kalau undang existing law maknanya
kalau undang-undang itu wujud sebelum kita merdeka. Kalau undang-undang itu wujud sebelum merdeka. Ini undang-undang bukan perlembagaan. Kalau undang-undang itu wujud sebelum merdeka, dia masih lagi sah dan terpakai selepas merdeka. Ini pun satu kekeliruan juga. Orang tanya saya, boleh tak undang-undang sebelum merdeka itu terpakai? Ya, jawapannya boleh. Tapi persoalannya sekarang, kalau ianya bercanggah dengan perlembagaan, macam mana undang-undang tu? Undang-undang itu sekiranya bercanggah dengan perlembagaan, dia boleh dimodifikasikan. Modification. Modification dalam konteks perkara 192 tu bermaksud dia kata amendment, pindaan. Maknanya nak pindah tu bermaksudlah amendment. Jadi di sini kalau kita nampak saya rumuskan apakah yang dimaksudkan dengan pindaan itu, 3 perkara penting tu lagi. Buang, repeal atau masuk ataupun masukkan yang baru, dan juga membuat perubahan-perubahan pada struktur ayat dan atau struktur perlembagaan, peruntukan perlembagaan itu sendiri. Jadi Prof, kalau tadi Prof kata contoh tentang repeal tadi, dibuang. Maksudnya kalau kita tengok dalam buku perlembagaan persekutuan kita, dia ada nombor-nombor tertentu memang dah tak ada, terus dia tak dimasukkan. Betul. Ada tak selalunya dimasukkan, biasanya akan digantikan sama ada dimodifikasi di peruntukan-peruntukan tertentu ataupun dimasukkan baru atau disusun semula. Tetapi ada tak yang berlaku dalam teks perlembagaan persekutuan kita, apabila dimansuhkan itu sebenarnya tak ada ganti langsung dah? Ada. Boleh, mungkin Prof boleh. Okey, kalau kita tengok banyak contohnya ya. Okey, contohlah kalau kita lihat kepada perkara 38. Perkara 38 dalam fasal 7. Sekarang kan para pelayan yang saya kasihi sekalian, bila kita ikut wacana Muzium Diraja ni, kita kena sedia perlembagaan kan. Kena lihat perlembagaan supaya hands on. Kalau tak nak pegang yang besar, beli yang kecil ni pun tak apa. Kalau saya selalu kata ni kembar saya. Mana-mana saya pergi, saya bawa berat. Tapi terpaksa kadang carry kan. Jadi kita kena baca perlembagaan itu sendiri. Contoh yang saya kata tadi, repeal yang tidak diganti. Pada perkara 38 dalam pasal 7, dia dimasukkan. Jadi tak ada dalam tu, tak ganti apa-apa. Kadang-kadang lepas tu satu lagi yang banyak ialah transitional provision. Maknanya masa kita kita merdeka dulu, ada beberapa peruntukan yang dianggap sebagai transitional. Transitional ni sebelum kita matang menjadi sebuah negara lah. Banyak peruntukan dalam fasa transitional itu telah dimasukkan ya. Saya sebenarnya kurang bersedia dari segi nak cerita tentang fasal-fasal itu sebenarnya, sebab saya ingat minggu depan kita buatlah ya. Banyak kalau kita lihat dalam peruntukan berkaitan dengan perkara 120, 129, 131, itu memang seluruh peruntukan dalam perkara itu dimasukkan. Perkara 161C, 161D itu dimasukkan. Perkiraan dengan Brunei, ini menarik sebenarnya, banyak lagi yang saya tak share dengan rakan pelayan ni. Teruskan bersama dengan wacana Muzium Diraja. Perkara 158 dulu kita cadang untuk bincang-bincang dengan Brunei semua tu kan. Itu bawah am dan pelbagai. Dan ini bawah am dan pelbagai ni maknanya perkara peruntukan-peruntukan yang tidak khusus kepada suatu masalah atau suatu perkara. Sebab perlembagaan ni dia ada bahagian-bahagian, lepas tu dia ada jadual. Jadi peruntukan dalam perkara itu sendiri yang dimasukkan. Sebab dah tak ada pasal lagi kena-mengena. Yang untuk hal berkaitan dengan hak Singapura, contoh tu semua dah dimasukkan lah. Masuk tak diganti. Jadi kalau yang itu dia dimasukkan di bawah, kita boleh kata di bawah kategori transitional provision. Tapi tak tadi, juga. Tidak juga. Tak semua juga. Tapi yang saya kata tadi kebanyakannya ialah transitional provision. Jadi macam tadi ada Prof maklumkan yang dimansuhkan tidak diganti perkara 38 pasal 7. Ya. Jadi mungkin ada pelayar kita di luar sana tidak bersedia dengan buku perlembagaan tu, mungkin Prof boleh ulas sedikit tentang perkara 38 dalam pasal 7 itu bermaksud dia kata fungsi Majlis Raja-Raja untuk mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa perbuatan, amalan dan upacara agama diperluas ke persekutuan secara menyeluruh, tidaklah boleh diperluaskan kepada Sarawak dan Sabah dan Sarawak. Jadi di sini masa kita nak bentuk
Malaysia 1963 kita masukkan fasa 7. Lepas tu bila tahun 1976 kita masuk balik perkara itu, menyatakan mula-mula dulu kuasa raja-raja, majlis raja-raja berkaitan dengan agama Islam tidak boleh dipanjangkan ke negeri Sarawak dan Sabah, Sabah dan Sarawak. Tapi tidak boleh itu bermula tahun 1963 sebab masa kita bentuk Malaysia tu hal berkaitan agama ni Sabah kata, Sarawak kata kita menerima agama Islam. Ya, kita menerima agama Islam sebagai agama bagi persekutuan. Tapi reservasi tertentu. Antara reservasi atau persyaratan yang Sarawak dan Sabah buat ni ialah apa juga keputusan Majlis Raja-Raja pada peringkat persekutuan ni di Semenanjung Tanah Melayu ni, hal berkaitan dengan agama Islam tidak boleh dipanjangkan. Contohlah. Contoh kalau kita kata sekarang hal berkaitan penentuan tarikh puasa atau tarikh hari raya. Dari awal sememangnya memang Majlis Raja-Raja itu buat untuk Semenanjung Tanah Melayu. Tapi bila Sabah Sarawak masuk, Sabah Sarawak kata apa juga hal berkaitan dengan agama Islam tu oleh Majlis Raja-Raja tidaklah sampai ke sana. Tapi selepas itu ubah. Kita dah masuk. Maknanya sekarang bolehlah Majlis Raja-Raja buat sesuatu untuk memanjangkan amalan agama Islam tu negeri Sarawak dan Sabah. Jadi itu yang perkara 38 dalam fasa 7 yang sekarang persyaratan yang dibuat oleh Sarawak dan Sabah dan Sarawak itu dah tak ada lagi. Jadi macam dalam konteks ini hal berkenaan dengan pindaan kepada kuasa berkaitan raja ni dia telah menambahkan kuasa raja berkenaan Islam itu kan. Sebab kenapa? Sebab Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja, termasuk Sabah dan Sarawak. Saya sebenarnya ikut Sarawak dan Sabah atau Sabah dan Sarawak. Kalau ikut perlembagaan ini sebab dia jadi macam satu polemik pula ya. Kalau dalam perlembagaan dia memang guna Sabah dan Sarawak. Tapi sekarang penggunaan biasanya ialah Sarawak dan Sabah. Saya tak tahu kenapa itu bertukar. Tapi kalau saya ikut perlembagaan lah ya, Sabah dan Sarawak mudah sikit. Lebih mudah lah. Lebih mudah sebab kita seboleh mungkin kita ikut peruntukan yang dekat dengan perlembagaan. Dan perlu diingatkan untuk pelayar kita di luar sana, harap-harap ia tidak menjadi polemik. Sepatutnya Sarawak dulu, bukan Sabah. Sebenarnya dua-dua negeri itu adalah Malaysia. Sama. Jadi kita ikut seperti yang Prof kata, kita ikut apa yang dekat pada perlembagaan dan juga apa-apa bukti bertulis. Paling mudah begitu untuk kita mengelakkan polemik. Okey, jadi Prof, kalau kita tengok tentang pindaan, kita nampak apa yang dikatakan sebagai pindaan, definisi kasar. Pindaan sebenarnya tak kasar pun sebab memang dah tertulis di dalam perlembagaan persekutuan. Tetapi ramai di antara kita sebenarnya agak keliru. Sekarang ni soalannya pinda dah boleh. Tapi pinda macam tu je ke? Jadi apa sebenarnya tata cara atau proses yang melibatkan pindaan untuk membolehkan ia diabsahkan dan diangkat untuk diguna pakai? Okey, sebelum tu saya nak cerita sikitlah. Kenapa perlembagaan ni perlu dan boleh dipinda? Dari segi falsafahnya, why the constitution can be amended? Why the process allows the constitution to be amended? Kenapa? Kerana perlembagaan ini perlu disesuaikan dengan zamannya. Sebab ada kalanya, seboleh mungkin memang kita kena kekalkan yang asal pada perlembagaan itu. Tapi kadang-kadang keperluan mendesak semasa. Kenapa? Sebab ni kalau kita orang Islam kita kata itu perubahan pada undang-undang yang dibuat oleh manusia lah. Dia boleh berubah. Sama juga dalam undang-undang Islam pun ijtihad tu boleh berubah. Kan kalau ikut mazhab Imam Syafi'i kita kata qaulul qadim dan qaulul jadid ya, maknanya pandangan lama dan pandangan baru. Jadi boleh berubah. Begitu juga dengan perlembagaan dengan kesesuaian keadaan. Sebab undang-undang ni dia bergantung dengan keadaan masyarakat. Kadang masyarakat itu mahukan perubahan. Cuma dia kata macam ni, dia tak boleh terlalu mudah dipindah. Itu falsafahnya ya. Perlembagaan yang kalau kita rujuk kepada laporan Suruhanjaya RIT ataupun falsafah pindaan undang-undang perlembagaan seluruh dunia secara universalnya, secara sejagatnya juga, kita tidak boleh memudahkan ia. Kerana dia akan menyebabkan kecairan kepada elemen-elemen utama dalam perlembagaan. Jadi dia kata tak boleh juga menyusahkan kerana dia akan menyebabkan frustration.
kekecewaan. Jadi dalam pada perenggan 80 ya, laporan Suruhanjaya Reid menyatakan the amendment to the constitution should not be neither so difficult as to produce frustration, nor too easy to weaken seriously the safeguards of the constitution. Dia kata tidak boleh memayahkan sehingga menyusahkan sehingga mendatangkan kekecewaan untuk pindaan, tetapi tidak boleh juga memudahkan kerana dia akan liquidate, dia akan melemahkan, mencairkan atau menghilangkan. Dia kena weaken seriously ya, melemahkan secara seriusnya tentang jaminan-jaminan yang ada dalam perlembagaan. Sebab tu timbul doktrin basic structure, kerangka khas struktur yang asas kepada perlembagaan, itu yang jadi susah. Dan seterusnya kita akan bincang yang tu. Jadi para pelayan ingat je dekat situ ya, click and save orang kata ya. Click and save bahawa pindah itu tidak boleh susah sangat, tidak boleh mudah sangat sehingga ia melemahkan jaminan-jaminan perlembagaan kepada sesuatu perkara. Contohlah ya, kalau nak hal berkaitan dengan kedudukan institusi beraja ni kan, kalau kita mudah sangat nak pindah, maka ia mungkin boleh meruntuhkan institusi itu sendiri. Sebab tu perlembagaan meletakkan jaminan-jaminan tertentu untuk pindahan-pindahan yang melibatkan institusi beraja. Jadi soalan. Ya, Prof. Sebab tadi saya tertarik dengan pernyataan kecairan elemen perlembagaan persekutuan. Macam wow bunyi dia kan. Jadi perkataan-perkataan bombastik macam tu boleh tak Prof terangkan kecairan elemen? Kecairan tu maknanya, maksud saya ni bahasa lembut sikit lah, mencairkan, memansuhkan lah. Maksudnya memansuhkan elemen atau kuasa raja contohnya. Pada saya lah, ni saya terus sebut bahawa pada saya terdapat pindaan-pindaan yang berlaku pada perlembagaan itu melibatkan institusi beraja tu, ada yang mengukuhkan, ada yang melemahkan. Melemahkan tu weaken lah, yang saya guna istilah cair. Okey. Saya nak sambung sikit lagi ya. Siapa yang boleh pindah perlembagaan? Jawapannya ialah parlimen sahaja yang boleh memindah perlembagaan. Tapi kalau perlembagaan negeri, kita dah cerita hari itu ya, pada perlembagaan negeri, sebahagian daripada perlembagaan negeri itu boleh dipindah oleh Dewan Undangan Negeri. Dan sebahagian melibatkan pewarisan institusi beraja, hal berkaitan dengan bahagian pertamanya, itu hanya boleh dipindah oleh Dewan Perajaan. Dia kita kena ingat ya. Jadi bagi perlembagaan persekutuan, kalau kita bercakap pasal pindahan kepada perlembagaan persekutuan, hanya parlimen yang boleh pindah. Semasa kita nak buat perlembagaan kita dulu, ada cadangan bahawa pindahan perlembagaan kadangnya perlukan referendum. Referendum ini adalah perungutan suara. Maknanya sebelum pindah, bincang dulu dengan rakyat. Setuju ke tak setuju atau tak setuju. Itu antara perkara-perkara yang dibawa dan dibentangkan semasa perbincangan dalam Suruhanjaya Reid. Ya, untuk sebelum Suruhanjaya Reid buat gubalan perlembagaan atau cadang gubalan perlembagaan. Di sini saya mahu kongsi pandangan Profesor Casey Weir yang menulis buku Modern Constitution. Beliau menyatakan ada beberapa guidelines, ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi apabila kita mahu memindah perlembagaan. Ni umum dah, ni akademik, bukan yang ada dalam perlembagaan kita. Ya. Dalam perlembagaan kita ceritakan sikit lagi. Sekarang saya cerita jurisprudence, konsep, falsafah pindaan tu. Jadi kalau konteks perlembagaan tu tidak boleh susah dipindah, tapi tidak boleh mudah untuk dipindah. Tapi dia memberi kuasa kepada Dewan Perundangan yang paling tinggi, iaitu Parlimen, untuk memindah perlembagaan. Yang keduanya, syarat untuk berapa jumlah tu, macam kita biasa dengan 2/3 majoriti kan. Itu maknanya syarat tu sukar untuk dipenuhi. Okey. Jadi dia menuntut kesungguhan atau menuntut suatu prosedur yang sangat ketat untuk pindahan perlembagaan. Saya bercakap tentang prosedur kemudian nanti. Ini saya cerita tentang pandangan Profesor Casey Weir tentang some guidelines untuk pindahan kepada perlembagaan. Satu peraturan ataupun benchmark lah, ya, penanda aras untuk kita lihat apa perkara-perkara yang perlu dipatuhi apabila kita mahu memindah perlembagaan tu.
Jadi pertama, perlembagaan hanya boleh dipinda apabila perbincangannya meluas. Dia kata only after deliberations, maknanya perbicaraan telah berlaku dengan mendalam, mengkajinya dengan mendalam. Jadi dia tidak sebenarnya boleh hanya diputuskan oleh jemaah menteri. Pada pandangan saya, tidak hanya diputuskan oleh jemaah menteri tanpa perbincangan dengan masyarakat awam. Must be a fully deliberation. People should be consulted. Maknanya masyarakat itu perlu dibawa berbincang. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang. Ya, dalam konteks sejauh ni, antara pindaan perlembagaan ini antara benda yang kita lihat kepada bagaimana berlakunya, bagaimana demokrasi itu diterima pakai atau dilaksanakan. Maknanya people must be consulted. Kalau cadangan awal tadi untuk adakan referendum contohnya, ya. Jadi itu menunjukkan pentingnya untuk berbincang. Saya tak nafikan dalam negara kita, contoh pindaan umur, pilihan umur untuk mengundi. Umur dari 21 nak pindah ke 18. Maknanya cukupkah apa kita punya kajian-kajian itu, apa pandangan masyarakat sivil dan sebagainya. Perlu dibawa berbincang. Contoh lagi, untuk memasukkan beberapa perkara yang penting melibatkan institusi beraja atau menambah beberapa perkara penting yang menambah baik kedudukan institusi beraja, kita perlu juga bincang dengan rakyat. Tapi sekarang ni dekat sinilah perbincangan dengan rakyat ni dia jadi macam satu, saya nak kata apa, kalau dalam konteks demokrasi mereka akan mengatakan bahawa ini adalah participatory demokrasi, maknanya participate, ya, rakyat boleh berpartisipasi. Tapi ada juga dalam setengah-setengah perkara yang diputuskan oleh golongan pemerintah atau pentadbir saja. Ini yang nak kena balance antara dua tu. Contoh kalau kita kata untuk memasukkan immunity raja-raja, perlu tak rakyat dibawa berbincang? Saya fikir perlu, kan? Jadi sebab benda tu sangat mendasar, ya, sangat mendasar. Jadi ini yang kadang-kadang walaupun adalah falsafah, adalah pandangan-pandangan ahli akademik dari luar negara, tapi kita kena lihat juga kedudukan semasa dalam negara kita atau apapun dari segi pandangan-pandangan yang berkait pandangan-pandangan masyarakat setempat. Satu lagi, KCWA menyatakan tentang dalam sebuah negara persekutuan, sekiranya nak pindah perlembagaan yang melibatkan negeri-negeri, maka negeri-negeri juga harus dibawa berbincang. There should not be any unilateral action. Dari contohlah, ini yang Kelantan tak gembira pada tahun 1963, ya. Apabila Kelantan membawa satu cadangan ataupun satu kes lah, satu permohonan di mahkamah bahawa pindaan untuk membentuk Malaysia pada tahun 1963 itu adalah tidak sah atau secara pilihannya tidak mengikat negeri Kelantan, does not bind the state of Kelantan. Kerana tidak dibawa bersama, tidak bawa berbincang. Jadi Kelantan kata I have the right to be consulted. Itu yang Profesor KCWA sebut ni. Ini pandangan Profesor KCWA, seorang constitutionalist, tapi mahkamah kita pada tahun 1963 tu dalam masa sehari dua membuat keputusan bahawa Kelantan tidak diberikan hak secara mutlak, atau negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu tidak diberikan hak secara mutlak untuk dibawa berbincang dalam apa-apa tindakan perlembagaan. Jadi jadi mahkamah pada masa itu menyatakan, Mahkamah Persekutuan menyatakan Kelantan tak ada hak untuk dibawa berbincang. Sedangkan tadi consultation with the people penting pada pandangan KCWA. Jadi di sini bukan kita nak kata itu adalah pandangan, bukan nak kata semua yang KCWA cakap tu kita nak ikut atau perlu ikut, ya. Tapi ada weightage lah untuk setiap apa yang diperkatakan. Maknanya at least kita ada guidelines tu, tapi dia tidak mengikat kita lah. Saya selalu guna istilah it doesn't bind us. Tapi sekurang-kurangnya dia memberikan kita peringatan dan berhati-hati. Dan hak negeri juga kadang-kalanya boleh dijaga dan perlu dijaga, kerana hubungan antara negeri dengan persekutuan ini adalah suatu hubungan yang
Nanti kita bincang juga topik ni. Saya banyak sangat nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Peranan raja dalam sebuah negara federalisme dan sebagainya. Okey, jadi di sini kita boleh bincang tentang apakah yang perlu dilakukan sekiranya melibatkan pindaan tu kepada negeri-negeri. Sebab kita kata kenapa pindah yang terlibat kepada negeri-negeri tu? Sebab bila terlibat negeri, dia efek institusi beraja juga. Pada saya itulah yang penting. Dan satu lagi memang dah diterangkan bahawa setiap negeri itu berdaulat. Itulah. Maksudnya dia ada Dia adalah haknya, sendiri, tapi kita tak ada peruntukan khusus dalam perlembagaan yang kita akan huraikan selepas ini untuk menyatakan peranan negeri dalam pindaan perlembagaan. Kecuali Dewan Negara. Dewan Negara ni kan kita cerita dalam Dewan Negara ada wakil dari negeri. Dan disebut dalam laporan Suruhanjaya RIT bahawa kelulusan dari Dewan Negara tu wajib dapat. Nanti kita lihat juga dalam peruntukan perlembagaan bahawa wajib dapat diluluskan oleh Dewan Negara. Dia bukan setakat Dewan Rakyat. Gini tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjaga kedudukan negeri ni, kita ada wakil 2 orang senator dari setiap negeri. Saya tanya pula, cukup ke 2 orang? Macam tak cukup dah kan. Dia banyak perbahasan dalam reform Dewan Negara ni. Jadi 2 orang ni mereka akan duduk dalam Dewan Negara dan expect undang-undang itu yang melibatkan pindaan perlembagaan sekiranya melibatkan hak negeri boleh dijamin atau boleh dijaga oleh mereka yang mewakili negeri. Tapi ada masalah Pamiti contohnya ya. Macam dalam kes Kelantan. Kalau negeri-negeri lain bersetuju, maknanya majoriti bersetuju. Senator itu juga bersetuju kan. Jadi Kelantan dah tak ada apa-apa hak untuk itu. Itu juga pengorbanan dalam sebuah negara persekutuan. Menarik untuk kita bincang macam mana hubungan persekutuan dengan negeri ini. Jadi pendeknya di sini ialah kita nak kata dalam pendapat KCW ialah dalam sebuah negara persekutuan sekiranya nak pindah perlembagaan perlu dapat perbincangan dengan negeri-negeri. Dan seterusnya kalau yang melibatkan hak asasi dia juga perlu melibatkan perbincangan dengan kumpulan-kumpulan minoriti kalau melibatkan hal berkaitan dengan budaya mereka dan sebagainya. Contohlah, kalau kita nak ubah pindaan berkaitan dengan orang asli, mestilah masyarakat itu dibawa berbincang. Ya? Mereka lebih tahu apa yang berkaitan dengan mereka dan apa hak yang mereka akan dapat, apa hak yang mereka akan hilang. Kalau nak tambah baik, apa yang mereka akan dapat. Kan? Jangan kita anggap pindaan perlembagaan ini sebenarnya untuk keburukan. Tidak. Ada juga pindaan yang kita katakan ia mendatangkan kebaikan. Cuma di sini kita tengok sebenarnya dia punya keyword adalah pelaksanaan tu macam mana. Pelaksanaan tu, pelaksanaan pindaan tu kan. Tu saya belum cerita lagi. Itu baru cerita falsafah dia dulu. Okey, bagaimana metod untuk kita pindah perlembagaan tu? Biasanya pindaan bermula apabila ada kenapa kita nak pindah sebenarnya dulu ya. Kenapa kita nak pindah? Kadang ada kekusutan dalam aplikasi perkara-perkara tertentu ataupun kurangnya jaminan ya, kurangnya jaminan kepada keadaan-keadaan tertentu. Jadi contohnya kalau kita kata nak pindah, saya sering banyak bagi contoh yang mutakhir ya. Contoh yang tadilah nak pindah umur 21 ke 18. Kenapa kita nak pindah? Kerana kita mahu partisipasi demokrasi itu lebih luas, lebih lebar, ramai lagi orang boleh mengundi. Kan kalau kita ada 30 juta orang, 32, 31, 32 juta orang yang boleh mengundi cuma 17 atau 18 juta. Kita nak tambah lagi bila expand, bila umur tu dikurangkan. Jadi ada justifikasi. Bila melakukan pindaan tu ada justifikasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, contoh pindaan pada tahun 1993. Kita boleh lihat sebab-sebab yang disebut oleh masa tu Timbalan Perdana Menteri ke yang Mak Berhormat tu. Saya ingat Timbalan Perdana Menteri pada masa itu membentangkan cadangan untuk pindaan kepada perkara 32, perkara 63, perkara nak tambah perkara 181, nak tambah perkara 183. Jadi pindaan-pindaan ini sebenarnya ada dinyatakan sebabnya. Ya, ada dinyatakan sebabnya. Tuan-tuan boleh rujuk pada handset lah, dia online. Type je pindaan 1993 ataupun pergi kepada parlimen.gov.my. Banyak handset itu yang online. Tapi kalau nak pergi ke parlimen tu dia macam kita kena tahu tarikh-tarikh apa kan.
Kalau tahun 1993 tu pergi pada tahun 1993, kita boleh klik Hansard. Kebanyakannya dinyatakan dalam Hansard. Apabila seorang menteri atau Yang Berhormat Menteri atau Timbalan Perdana Menteri memperkenalkan mana-mana rang undang-undang pindaan, biasanya mereka akan nyatakan sebab. Sebab tu Hansard ni apa ya tuan-tuan? Hansard ni minit mesyuarat lah, macam contoh kita ya. Minit yang dicatat semasa kita, masa Yang Berhormat itu sedang berbahas di Dewan, dia catat. Hansard ni nama orang, saya pernah sebut lah. Hansard ni nama seorang pencatat minit di sana lah. Lepas tu sampai sekarang kita panggil dia Hansard. Hansard tu maknanya minit-minit mesyuarat. Jadi kalau kita nak lihat sebab-sebab tu, dan mungkin saya akan huraikan sebab tu apabila kita sampai pada pindaan 1993 contohnya, apakah sebab-sebabnya. Dan kita lihat teliti dokumen itu. Bukan kita secara emosi nak bincang tahu tuan-tuan. Kita lihat pada apa yang telah dibincangkan dalam Hansard tersebut. Ada kalanya saya sendiri pun macam suka nak cari Hansard tu yang tak ada online kan. Tapi ada, sebab dia tarikh tu kalau kita pergi ke parlimen.gov.my tu macam kita kena betul-betul exact tarikh tu nak kena cari. Tepat untuk makluman para pelayar, sekiranya untuk pindaan 1993, sekiranya tuan-puan ingin mencari dalam carian parlimen, boleh rujuk tarikh 18 Januari 1993 dan nanti dia akan keluar pernyataan rasmi parlimen yang membincangkan tentang pindaan 1993. Itu menarik. Saya baca tu berkali-kali, pindaan tu tebal juga tahu Hansard dia tu. Apa pula? Puluhan pages. Ratusan pages. Ratusan kolom dia buat tu kan. Jadi macam kena perlukan kesungguhan. Siapa nak minat nak buat kajian, nak buat PhD, bolehlah buat isu ni, atau buat masters pun boleh. Buat masters dia sama ada dalam bidang undang-undang atau bidang polisi atau dalam bidang pentadbiran awam. Boleh buat sejarah pun boleh. Ini sejarah pindaan pada perlembagaan. Ya. Baik. Komiti tanya bagaimanalah tata cara pindaan tu. Okey. Kalau kita lihat ada dua benda saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan para pelayan saya hormati sekalian. Pindaan perlembagaan dan gubalan undang-undang biasa. Ya. Pindaan perlembagaan dan gubalan undang-undang biasa. Kalau dalam gubalan undang-undang biasa yang kita panggil RUU apa-apa ya, RUU perbekalan yang mudah sekarang ya. Kalau untuk pindaan perlembagaan dia akan namakan RUU juga, rang undang-undang juga. Rang ni cadangan lah, cadangan pindaan, cadangan undang-undang. Dia tulis perlembagaan persekutuan dalam braket pindaan. Lepas tu dia ada nombor A. Kalau A tu dia akan berkaitan dengan pindaan. Amendment lah maknanya. Jadi di sini kalau kita lihat kepada peruntukan perlembagaan, pindaan itu boleh berlaku dengan ringkaslah nak ceritanya, boleh berlaku apabila suatu rang undang-undang itu dibentangkan di Dewan Rakyat. Rang undang-undang pindaan itu dibentangkan kepada Dewan Rakyat. Dan duluslah sekarang ni saya fikir kita semua banyak dah faham tentang perjalanan dalam Dewan Rakyat itu ya. Maknanya ada bacaan pertama. Bacaan pertama ni apa? Bacaan pertama ni ialah apa yang berlaku kat situ memperkenalkan tajuk je. Tajuk rang undang-undang tu apa? Ya, bila lulus maka bacaan pertama tu akan pergi kepada bacaan kedua. Bacaan kedua itu berkaitan dengan asas, dan ini yang kita nampak ahli Dewan Rakyat berbahas, berbincang banyak-banyak kat situ. Yang Hansard tu kena perhati. Bacaan pertama ke, bacaan kedua ke, bacaan ketiga ke, ya. Jadi bacaan kedua dia ada dua level. Satu, level perbahasan itu. Perbahasan tu yang dikatakan sebagai, kalau diluluskan pada bacaan kedua tu, maknanya mengundi tu, dekat situ dia mengundi. Bacaan kedua dia mengundi. Dia mengundi, kalau lulus dekat situ maknanya dia akan pergi kepada bahagian kedua tu lagi, tapi namanya jawatan kuasa. Jadi semua ahli dewan will resolve akan menjadi jawatan kuasa. Rasanya ramai yang ikut perbekalan pada tahun ini kan, lebih faham ya. Jadi bacaan kedua dia undi. Sekarang ni pada bacaan kedua lah yang penting untuk tuan-tuan baca Hansard tu, akan tengok apa yang berlaku pada ketika itu, apakah sebab menteri memperkenalkan pindaan itu. Dan apakah hujah-hujahnya, apakah masalahnya, apakah yang mahu diselesaikannya. Itu yang disebut dalam perbahasan-perbahasan tersebut.
Dan kemudiannya dia akan pergi kepada bacaan ketiga. Selepas jawatan kuasa tu dia akan pergi kepada bacaan ketiga. Sebentar Prof. Tadi yang kedua Prof kata ada 2 level. 2 level. Satu adalah perkara asas, perkara asas mengundi MP jadi jawatan kuasa. Pada bahasa jawatan kuasa tu. Dia undi dulu. Masa jawatan kuasa tu lagi itu level dalam yang bacaan kedua. Itu level kedua lah. Sebab orang kata ada 3 bacaan, tapi sebenarnya dia ada 4 level. Jadi bacaan pertama, bacaan kedua, lepas tu jawatan kuasa, lepas tu bacaan ketiga. Tapi kalau dalam undang-undang ni macam sebut bacaan kedua, bacaan ketiga tu dalam standing order, dalam peraturan mesyuarat dewan. Kalau baca dalam perlembagaan tak jumpa. Disebut kalau dalam perlembagaan dia akan kata diluluskan oleh Dewan Rakyat pada bacaan kedua dan ketiga dengan 2/3 majoriti. Okey. Jadi di situ bila dah ada 3 bacaan tu, yang penting saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni ialah apabila lulus pada Dewan Rakyat, maknanya telah diundi dan lulus pada bacaan kedua dan seterusnya bacaan ketiga, dia hendak pergi ke Dewan Negara. Bila dia pergi ke Dewan Negara, proses yang sama akan berlaku Dewan Negara. Dalam konteks pindaan kepada perlembagaan, dia tidak boleh hanya diluluskan oleh Dewan Rakyat. Sekarang ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok perkara 68 Perlembagaan Persekutuan ini menunjukkan powerfulnya Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ini sangat berkuasa. Ya. Dewan Rakyat ini sangat berkuasa. Sekejap saya lupa peruntukan dalam perlembagaan tu. Dia perkara 68 ya. Perkara 68 tu dia menyatakan perkenan yang di-Pertuan Agong perkenan terhadap rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat sahaja. Maknanya ada situasi yang hanya Dewan Rakyat yang meluluskan rang undang-undang. Tapi dalam kes pindaan kepada perlembagaan, dia hendaklah diluluskan oleh kedua-dua dewan. Kalau undang-undang biasa ya, nak buat akta, nak buat apa tu, boleh diluluskan oleh Dewan Rakyat saja. Yang dia boleh bypass. Apa panggil? Melangkau Dewan Negara tu. Dia tak dapat lulus Dewan Negara pun tak apa dalam keadaan-keadaan tertentu. Atau kalau dia dah pergi pada Dewan Negara cadangkan pindaan, tapi balik kepada Dewan Rakyat tak pindah pun tak apa. Jadi kalau contoh rang perbekalan tu, maksudnya kalau tak pergi ke Dewan Negara pun, Dewan Negara tak setuju pun, boleh kuasa Dewan Rakyat tu boleh topple Dewan Negara. Dia hantar ke Dewan Negara kata tak setuju. Dia kena hantar balik kepada Dewan Rakyat. Dewan Rakyat boleh peram simpan dalam masa sebulan dan lulus, pergi balik Dewan Rakyat, setuju tak setuju ke Agong. Itu kenapa ini isu demokrasi ya. Kenapa Dewan Rakyat itu sangat berkuasa sehingga boleh bypass, terutamanya dalam hal-hal berkaitan dengan rang undang-undang melibatkan kewangan, money bill dia panggil ya, atau hal percukaian dan sebagainya. Itu menunjukkan how powerful the Dewan Rakyat. Tapi dalam pindaan perlembagaan mesti ada kelulusan dari Dewan Negara. Itu bezanya tuan-tuan dan puan-puan ya. Beza. Kenapa tadi yang saya sebut tentang peranan Dewan Negara untuk menjaga hak negeri contohnya. Peranan Dewan Negara juga untuk menjaga jaminan dalam perlembagaan. Ni kita mengharap sangat kepada yang berhormat senator, kerana pindaan kepada perlembagaan ini bukan perkara main-main, kerana ia boleh mencairkan, dia boleh melumpuhkan jaminan-jaminan diberikan oleh perlembagaan kepada jaminan-jaminan pada institusi-institusi, terutamanya institusi belajar ataupun elemen-elemen lain lah. Apa pun kita kata macam ni. Sebab tu kita kata Dewan Negara ini, saya perlu tegaskan, Dewan Negara ini bukanlah dewan yang rubber stamp atau memberi cuma cap getah dia saja. Dia perlu berbincang kerana peranan Dewan Negara itu sangatlah besar. Dalam konteks pindaan kepada perlembagaan, Dewan Negara berperanan menjaga kepentingan negeri. Saya tak tahu sejauh mana sebenarnya kesedaran ini ada dalam Dewan Negara itu sendiri. Sebab tu syarat untuk jadi Dewan Negara ini ialah orang yang profesional dalam bidang mereka. Jadi negeri-negeri lantiklah senator-senator yang profesional dalam bidang mereka, bukan menjadi satu habuan ataupun satu kata apa ya, bayar balik payback apa yang mereka buat dalam konteks politik. Tak boleh macam tu, sebab dia tak akan capai hasrat Dewan Negara tu
untuk mempunyai ahli-ahli yang profesional. Walaupun benarnya tak ada salah pun, tak ada salah nak lantik siapa-siapa, tapi menghargai tentang kemuliaan Dewan Negara itu dan fungsi Dewan Negara itu yang dihasratkan. Kira dia sebenarnya sebagai check and balance kepada Dewan Rakyat itu Betul. sendiri. Dan dia akan menurunkan suhu political temperature dalam Dewan Negara itu. Perlu diturunkan suhu political political temperature di Dewan Rakyat tu. Maksudnya nanti orang yang bercakap di Dewan Negara dia bukan dari perspektif politik semata-mata. Bukan. Maksudnya dia melihat 360 darjah lah daripada kedudukan terutamanya mereka yang dilantik oleh Kebawah Duli. Sebab kita ada 40 orang yang dilantik oleh Kebawah Duli yang mempunyai professional qualification dan juga orang yang yang mempunyai satu kepakaran tentang ahli dalam bidang-bidang masing-masing. Ataupun mereka ni adalah wakil daripada kumpulan-kumpulan tertentu. Contoh orang asli, orang ada kelebihan istimewa dan sebagainya. Itu boleh diletakkan dalam Dewan Negara. Itulah. Jadi prosesnya ialah pertama kena lulus Dewan Rakyat. Kedua, nanti saya ulas berapa majoriti dan sebagainya selepas ni. Kedua, kena lulus Dewan Negara. Yang ketiganya, dia tidak ada pengecualian untuk Mohon Besar Raja-Raja yang di Pertuan Agong ni. Cok Mohon yang di Pertuan Agong tidak ada pengecualian. Jadi saya fikir di sinilah satu antara penambahbaikan kita perlu buat kepada Perlembagaan Persekutuan. Kalau melibatkan pindahan kepada perlembagaan ni, tak bolehlah nak kata 30 hari tu terus jadi undang-undang kalau yang di Pertuan Agong tak setuju. Kan? Kalau round undang-undang biasa tu mungkin tak apalah dan setengah-setengah perkara dan dia memang ada pengecualiannya di bawah perkara-perkara 159 dan pasal 5. Yang ni kita tunggu, kita akan bincang satu persatu perkara 159 dan pasal 5 ni. Yang mana kalau kita ikut proses biasa, Dewan Rakyat, Dewan Negara yang di Pertuan Agong ya. Yang di Pertuan Agong, kalau baginda tidak memberikan cok mohon dalam masa 30 hari, semua rang undang-undang. Adakah termasuk rang undang-undang pindahan kepada perlembagaan atau rang undang-undang biasa? Ya, dia termasuk. Kalau yang di Pertuan Agong tak bagi dalam masa 30 hari, maka rang undang-undang itu apa jua jenis rang undang-undang, dia akan menjadi undang-undang. Cuma ada beberapa perkara yang mesti mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Beberapa perkara sahaja. Dan satu lagi, undang-undang yang melibatkan institusi beraja di bawah perkara 38 dalam fasa 4. Itu saja. Yang lain-lain contoh nak pindah hal berkaitan dengan umur tadi. Kalau yang di Pertuan Agong tak setuju pun boleh jadi dalam masa 30 hari sebab dia tidak terkesan ke atas kuasa raja secara direct. Dan dia tidak memberi apa-apa yang tidak melibatkan peruntukan-peruntukan melibatkan sensitiviti masyarakat. Contohnya perkara 10 dalam fasa 4. Jadi ia boleh berlaku. Saya pada pandangan saya lah sebab asalnya dulu kan kuasa raja kena ada semasa gubalan perlembagaan tu. Maknanya kena diluluskan oleh yang di Pertuan Agong. Kita dah bincang sebelum ni. It's a matter of to veto, tapi untuk menjadi semak dan imbang, untuk taksir, untuk memastikan undang-undang itu memang diperlukan oleh rakyat. Memang ia untuk mempunyai justifikasi yang untuk penambahbaikan kepada masyarakat. Itu yang pentingnya. Jadi pada saya, pindaan perlembagaan ini perlu mendapat perkenan yang di Pertuan Agong. Ini cadangan lah. Ada orang nak buat, tak nak buat, tak apalah. Tapi itu saya sebutlah pada pindaan. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa pandangan saya menyatakan bahawa mesti mendapat perkenan majlis yang dalam peruntukan pindaan perlembagaan ini yang tidak melibatkan perkara 159 pasal 5, tidak melibatkan perkara 38 dalam fasa 4, perlu juga mendapat perkenan majlis perkenan yang di Pertuan Agong. Kenapa? Itulah peranan semak dan imbang yang di Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Perlulah memastikan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara melalui proses demokrasi itu mempunyai peranan yang di Pertuan Agong. Sebenarnya Puan Minty, pindaan kepada perkara 66 tu yang kita akan bincang nanti. Okay. Perkara 66 dalam fasa 4 yang tambah fasa 4A itu telah menjadikan institusi beraja sebagai satu institusi yang kurang berperanan dari segi undang-undang dalam gubalan undang-undang, termasuk pindaan perlembagaan dan sebagainya. Dia telah mencairkan
mencairkan kuasa institusi beraja dalam konteks perundangan. Pemiti, saya kenapa saya tekankan di situ? Sebab sememangnya dari awal institusi beraja memang mahu berperanan dalam gubalan undang-undang. Seperti yang kita dah bincang Ya, minggu lepas, ya. bagaimana susur galur kepada yang Perkara membawa kepada 66. penggubalan. Bukan Hanya perkara 66, Prof. Penggubalan perlembagaan itu sendiri. Kita dah bincang pada minggu-minggu yang lepas bahawa isi dalam perlembagaan itu pun telah diletakkan oleh raja-raja kerana dan terma dia pun, terma dia telah diletakkan oleh raja-raja dan queen sendiri untuk dicadangkan oleh Suruhanjaya RIT. Itu kalau kita lihat dalam bentuk perlembagaan itu sendiri. Satu lagi peranan yang di Pertuan Agong, sebab kita tengok perkara 44 tu parlimen adalah terdiri daripada yang di Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kalau kita letak peranan sejauh mana yang di Pertuan Agong dalam peranan baginda sebagai komponen dalam parlimen tu, bukan setakat perkara 55 yang kata baginda boleh summon, boleh panggil, boleh bubar, boleh prorok parlimen tu, bukan itu saja. Tapi proses gubalan tu mesti dah ada kuasa efektif. Kan ni sekarang pada saya tak efektif. Kalau tuan-tuanku datang, titah pembukaan parlimen. Sampai titah, ahli dewan bahas. Tapi bila ahli dewan semua buat undang-undang, tuanku dah tak boleh cakap apa. Tuanku dah tak berfungsi. Tak berfungsi lah sebenarnya. Tak boleh nak sepenuhnya kata berfungsi. Tak boleh nak kata no dah kan. So pada saya itulah antara perkara yang telah merungkaikan, telah melunturkan, telah mencairkan kuasa institusi beraja dalam proses gubalan undang-undang. Bukan sahaja dalam pindaan perlembagaan, tetap dalam konteks itu, tetapi juga dalam semua undang-undang yang kita nak buat. Ini penting ni. Ini penting. Ini yang antara kesan pindaan tu, Mbak Miti, ya. Kita huraikan lagi kesan pindaan dan saya mungkin akan sebut berulang kali. Okey, Prof. Dari tadi bila kita bincang tentang kita pergilah pada satu perkara yang dipinda secara spesifik untuk makluman pelayar yang baru sahaja join kita, seperti yang kita nyatakan pada awal wacana ini tadi, bahawa untuk minggu-minggu akan datang kita akan membincangkan tentang kesan pindaan Perlembagaan Persekutuan ke atas kuasa raja. Jadi kalau tuan-puan pelayar yang telah mengikuti kita dari tadi dan baru sahaja mengikuti kita tengok pada hari ini, kita bincangkan dulu asas kepada pindaan tu sebenarnya bagaimana, supaya kita mendapat kefahaman yang lebih, pencerahan yang lebih tentang apa yang dikatakan pindaan, boleh tak boleh pinda, tata cara pindaan. Dan kita akan tutup perbincangan pada pagi ini dengan satu soalan yang menjurus kepada kesan pindaan betul-betul terhadap satu perkara yang ada di dalam teks Perlembagaan Persekutuan kita, tetapi hanya secara general je ya, Prof. Sebab bermula dari minggu hadapan kita akan bincangkan secara detail untuk setiap perkara-perkara. Dan seperti yang Prof maklumkan, sebenarnya Prof maklumkan, boleh kata setiap minggu bila kita ke udara, Prof maklumkan, mengikuti wacana Muzium Diraja, dicadangkan, disarankan tuan-puan pelayar di luar sana ada buku Perlembagaan Persekutuan, tak nak bawa yang tebal-tebal sebab berat, boleh klik je, boleh print, boleh cetak daripada online, atau boleh yang kecil comel ni pun tak apa sebab ianya lengkap. Jadi Prof, kalau kita tengok pada salah satu kesan pindaan Perlembagaan Persekutuan ke atas kuasa raja, kita sebut kita ada kesan pindaan pada tahun 1981, pada tahun 1993, dan kita nyatakan handset yang disebut tadi pada 18 Januari 1993 memang untuk pindaannya melibatkan beberapa perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan, antaranya imuniti raja pada perkara 32, dan kemudian dia berbangkit pula kepada perkara 182 dan 183. Maksudnya dia ada sekuen-sekuen dia. Jadi Prof, kalau kita tengok pada handset, saya pun dapat yang online je, memang cetak dari online je. Kalau kita tengok pada handset, apabila dibentangkan, dibahaskan di dalam Dewan Rakyat, dinyatakan bahawa tujuan pindaan 1993 adalah untuk memelihara institusi raja dan sistem beraja. Secara tidak langsung, ia mencadangkan bahawa diberi kuasa kepada Dewan Rakyat untuk menegur raja. Ini rentetan daripada beberapa peristiwa yang kita pun semua sedia maklum kenapa boleh adanya pindaan ini dibuat, yang itu kami tak perlu
kita tak perlu bincangkanlah yang itu. Saya rasa tuan-puan pelayar di luar sana pun arif. Jadi persoalannya adalah untuk pindaan 1993 ni dia melibatkan, walaupun pindaan tu untuk memelihara institusi raja dan sistem beraja, tetapi ia melibatkan, boleh kata, lebih daripada 5 perkara yang melibatkan kuasa raja. Antaranya 32 yang melibatkan imuniti raja, dan kemudian penubuhan mahkamah diraja, dan mahkamah khas diraja, dan keistimewaan ahli parlimen itu untuk menegur, dan kemudian ada juga penambahan-penambahan yang melibatkan kedaulatan raja itu sendiri pada perkara 182 dan 181 dan 183 perlu mendapatkan keizinan Peguam Negara. Jadi Prof, kalau tengok kepada perbahasan dalam Hansard 1993 ini, kita dah bincang tadi tentang bagaimana adakah suara rakyat turut diambil kira. Tapi pada waktu itu, sebenarnya ia hanya ketetapan keputusan untuk MP-MP yang mengundi sahaja. Jadi ia membawa persoalan adakah ia benar mewakili rakyat. Itu yang pertama. Jadi mungkin Prof boleh ulas sedikit pindaan je tentang 1993 tu, kesan dia kepada imuniti raja tu. Secara secara general je Prof. Sebab nanti kita akan bincangkan perkara yang melibatkan perkara-perkara ini di minggu hadapan. Tak apalah, kita bincang supaya orang tertunggu-tunggu. Sebab para pelayar semua macam, okay, next week kita tengok minggu depan. Memang kena tunggu depan. Kena tunggu, kasihan saya. Saya beria nak cerita kan. Okay. Ya, pindaan itu memang mempunyai latar belakang yang panjang dan juga mempunyai bacaan-bacaan yang tertentu. Maksud saya bacaan-bacaan tertentu ni dari segi perspektif masing-masing. Saya tak nak huraikan tentang sejarah itu sebab saya bukan orang yang tahu dari konteks dalam saya ni jenis yang kalau saya tak yakin saya tak bercerita lah, sebab fakta tu saya tak tahu. Dan fakta tu pun datang dari pelbagai sumber. Jadi bila saya sebagai seorang pengkaji ni, selagi mana sumber itu kita tidak berakui, selagi itu kita tidak boleh meletakkan kepercayaan. Jadi saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan para pelayar yang dalam bab itu ya. Baik, pindaan pada 1993 melibatkan seperti yang Puan Miti sebut tadilah. Saya lost dah soalan tadi apa? Soalannya pindaan tu ada dua lah. Satu sebenarnya satu tu lebih berbunyi kepada statement lah, adakah ia mewakili keseluruhan rakyat. Okey, mewakili keseluruhan rakyat. Dan yang kedua itu secara umum tentang kesan pindaan terhadap tahun itu. Kesan umum. Okey, baik. Sekarang ni kalau menjawab persoalan pertama tadi, adakah dia mewakili keseluruhan rakyat? Itu pun saya tak pasti. Mewakili keseluruhan rakyat ataupun parti-parti hanya orang politik saja. Sebab kalau kita nak kata mewakili keseluruhan rakyat, mesti ada referendum. Tapi kita tak ada keputusan daripada Dewan Parlimen itu sendiri mengarahkan untuk membuat satu referendum. Referendum ni tuan-tuan dan puan-puan juga penting dalam gubalan undang-undang. Dalam sejarah Malaysia, pertama kali je dan satu kali saja dibuat referendum, iaitu apabila kerajaan pada masa itu 1976 untuk membuat satu akta berkaitan dengan pembaharuan perkahwinan bagi orang-orang bukan Islam, Law Reform Marriage and Divorce Act. Dia mengambil masa yang sangat lama. Dari 76 dia mula buat tu, dan dia zahirnya terlaksananya 1982. Jadi hampir 10 tahun. Jadi di situ menunjukkan bahawa pindaan itu telah berlangsung dalam masa yang lama. Bila lama, dia telah dengan secara umumnya telah mengambil pandangan-pandangan. Jadi pada saya dalam konteks itu ya, pindaan pada tahun 1963 itu tidak mengambil kira pandangan masyarakat umum kerana tidak berlaku referendum. Jadi mungkin sekelompok masyarakat yang mempunyai idea yang tidak mempersetujui pindaan tersebut juga tidak mungkin diambil tidak diambil dalam bentuk proceeding dalam parlimen tu lah, tidak dibawa kepada parlimen lah. Kalau contoh, kalau seseorang tu tak setuju, pandangan dia tidak dibawa parlimen kerana dia tidak ada panggilan kepada pandangan masyarakat. Jadi kalaupun jawatan kuasa, biasanya tuan-tuan dan puan-puan, pada peringkat jawatan kuasa itulah yang ditubuhkan untuk melihat
kepentingan pindaan itu, apakah permasalahan yang wujud. Contohnya select komiti, maknanya jawatan kuasa terpilih ni, select komiti ni pertama kali dibuat untuk IPCMC, untuk membuat satu akta bagi menggabung penubuhan satu Suruhanjaya untuk lihat disiplin polis. Itu je pertama kali. Maknanya dari segi peranan rakyat dalam gubalan perlembagaan itu adalah dalam pindaan kepada perlembagaan itu tidak semestinya tidak sama seperti dalam gubalan perlembagaan. Jadi itulah teaser kita untuk minggu depan, bagaimana peranan rakyat dalam pentingnya dalam pindaan perlembagaan. Dan keseluruhannya apakah kesan umumnya. Okey, ramai yang menyatakan juga seperti dalam handset itu dinyatakan oleh menteri, timbalan menteri dan ahli dewan tu, dikatakan memang untuk mengangkat institusi beraja supaya institusi beraja ini relevan dalam konteks demokrasi. Saya setuju ya Puan Miti, untuk relevan dalam konteks demokrasi, institusi beraja itu perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Kerana apa? Kerana konsep raja commits no wrong bukan konsep kita. Raja kita pula, macam kita bincang sebelum ni, raja kita adalah tertakluk kepada undang-undang dari dulu sampai sekarang. Ada dalam satu forum ditanya pada saya, sistem feudalisme raja. Saya kata feudalisme, sistem raja mutlak itu pada tafsiran saya, ini tafsiran yang Puan Miti, pada tafsiran saya kepada undang-undang yang ada, sebenarnya tidak wujud raja mutlak itu. Sebab raja itu bertindak atas nasihat Majlis Syura. Pada itu pandangan saya yang kita lihat balik. Kalau kita mengatakan raja kita feudal dan sebagainya, kalau dari segi kebangsawanan memang ada sistem itu. Kalau kita katakan feudal dalam konteks kebangsawanan tu memang ada status, sampai sekarang pun ada. Dia orang panggil apa ni, kluster kayangan. Kan memang ada feudal itu, bukan dalam sistem beraja saja. Feudal itu dalam konsep kebangsawanan itu ada dalam masyarakat kita. Bukan masyarakat Melayu saja. Masyarakat Malaysia secara keseluruhannya memang ada. Tapi dalam konteks bagaimana raja melaksanakan kuasa baginda itu tertakluk pada undang-undang. Saya mahu ulang ini sebab saya tidak mahu institusi beraja kita ini digambarkan sebagai kuasa mutlak dalam perundangan. Kita juga mengharap duli-duli tuanku juga mentaati undang-undang itu. Sebab itu kita buat pindaan ini. Pada saya lah, sebab raja commits no wrong is not our principle. Prinsip kita semua orang sama rata pada pandangan Allah kecuali ketakwaannya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu yang paling tinggi. Tak kira kita siapa, raja ke, kita orang awam ke, kita pekerja bawahan ke, kita buruh binaan ke apa. Tak kira. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang kita fikirkan dalam institusi beraja. Kalau kita kembali kepada syariat Allah, semua orang sama rata di sisi undang-undang. You do wrong, you are responsible. Orang lain tidak boleh bertanggungjawab. Konsepnya ialah dalam konteks undang-undang jenayah pun kita kata orang yang buat kesalahan itulah yang bertanggungjawab. Tak boleh kita nak lepaskan dia. Rakyat pun tidak gembira kalau seorang raja mereka itu dicurigai kewibawaan. Sebab itu peranan Majlis Perajaan, Dewan Negara itu sangat penting. Rakyat tidak mahu curiga terhadap raja mereka. Rakyat mahu memberi bai'ah, memberi taat dan setia kepada raja itu. Memang raja itu layak untuk menjadi raja, kan? Saya fikir itu telah diselesaikan oleh institusi beraja itu sendiri. Kita dah ada filtering system untuk pelantikan raja tu. Jadi di sini apabila dipinda undang-undang itu, pada pandangan saya ialah untuk memastikan institusi beraja itu dilihat sebagai relevan dan sesuai. Dalam konteks Islam pun pada saya, seorang raja itu juga tertakluk pada undang-undang. Dan baginda semua tahu bahawa tugas baginda itu bukanlah baginda berharap berada above the law. I don't think so. Saya fikir raja-raja juga mesti sedar, dan baginda semua juga tahu bahawa baginda juga menjadi tauladan untuk rakyat. Dia tak bolehlah buat perkara-perkara yang melibatkan kesalahan dari segi perundangan, kan. Saya fikir rakyat tidak boleh mempersoalkan lagi perkara-perkara macam inilah. Maknanya institusi beraja juga harus menonjolkan kewibawaan itu supaya baginda juga tertakluk pada undang-undang. Kalau dulu sebelum pindaan tu kesan umumnya ialah raja-raja tertakluk kepada perundangan yang sama dengan rakyatnya. Cuma mahkamahnya berbeza.
baginda tidak akan tidak akan dibawa ke mahkamah seperti kita, seperti orang biasa, kerana ketinggian kedudukan baginda tu. Komiti saya cadangkan jugalah kalau Perdana Menteri ke menteri-menteri ke dibawa satu mahkamah jugalah. Sebabnya saya bimbang ketidakadilan. Sebab ini prinsipnya dalam Islam tau. Prinsip dalam Islam kita panggil administrative court. Sama juga ada di dalam kes di Perancis dia panggil administrative court. Jadi orang yang memegang jawatan dalam Islam dia panggil wilayah al-mazalim. Orang yang boleh mendatangkan kezaliman kepada orang lain. Tak maaf ada itu ayat yang digunakan al-mazalim itu ada mahkamah khusus untuk orang yang memegang jawatan. Jadi ini sekarang raja-raja je yang tertakluk kepada mahkamah khas. Yang lain tu kenapa mereka buat macam tu? Kenapa Islam mencadangkan kedua-dua sistem ni? Kerana supaya perbicaraan yang melibatkan mereka yang mempunyai kuasa itu tidak disalahguna dan hakim itu lebih bebas dan lebih kuat dari segi kedudukannya. Kalau di dalam konteks moden ni mereka menggunakan mahkamah perlembagaan satu lagi. Jadi mahkamah ni satu benda yang sangat penting. Jadi sekarang diwujudkan satu legal system mahkamah di negara kita iaitu mahkamah khas untuk raja je. Putera-putera baginda tidak. Bahkan untuk region raja yang menjalankan tugas bagi negeri pada negeri apabila ayahanda baginda berada pada peringkat persekutuan. Region itu raja muda atau itu dalam kes yang menyatakan raja muda itu kes melibatkan isteri Sultan Selangor. Dia menyatakan bahawa perkataan raja tu hanya raja yang memerintah, bukan region atau raja muda yang melaksanakan kuasa raja pada negeri itu. Saya fikir cukup dah kot untuk teaser untuk teasernya dan kemudian insya-Allah kita akan pergi pada peruntukan-peruntukan yang lain. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, untuk pindaan 1993 tu dia melibatkan sekurang-kurangnya 5 peruntukan. Kalau pindah perkara 32, kena pindah perkara 181 sebab dia bersangkutan. Setelah pindah perkara 81, pindah pula perkara 63 dalam fasa 5 dengan masukkan peruntukan bahawa boleh berbincang apa sahaja tentang raja tetapi tidak boleh mencadangkan pemasuhan institusi beraja dalam parlimen. Itu perkara 63 dalam fasa 5. Perkara 182 dan 83 macam komiti sebut tadi, 182 menubuhkan mahkamah khas, 183 meletakkan tata cara kalau nak saman raja kena dapat dulu keizinan daripada peguam negara. Kenapa peguam negara ni penting? Kenapa peguam negara ni penting? Jadi untuk memudahkan perbincangan kita pada minggu hadapan kerana ia melibatkan satu perkara-perkara yang melibatkan undang-undang dan kita semua bukan kita semua datang daripada bidang yang berkaitan. Jadi kita mungkin akan bincangkan perkara-perkara itu satu persatu. Cuma nanti dia akan adalah hubung kait sedikit sebanyak dan kita cuba minta bantuan daripada Prof apabila untuk setiap perkara yang kita bincangkan kita letakkan study case. Kita letakkan contoh kes yang ada. Kita minta Prof cuba untuk kupas begitu supaya kita semua yang bukan dalam latar belakang undang-undang ini faham apa sebenarnya kejadian yang berlaku. Dan sekali lagi sebenarnya bila kita cuba bincangkan perkara-perkara ini, bukanlah perkara yang pertama adalah kita cuba untuk berfikiran secara terbuka tentang setiap perkara yang dipinda bukan semuanya buruk. Maknanya ada kebaikannya dan dari situ mungkin kita boleh nilai sendiri di mana perkara yang sepatutnya bermula dengan baik dimanipulasi dan disalahgunakan oleh beberapa pihak dan ia bertukar menjadi buruk. Yang itu kita kena saya cubalah juga bagi perspektif saya lah kan. So we really have to have an open mind when it comes to discussion like this. Kita tak nak timbulkan polemik, itu perkara yang sangat pasti. Kita tak nak timbulkan polemik. Kita nak satu perbincangan yang ilmiah, satu perbincangan yang berisi. At the end of the day, whether you like it, whether you agree or not, it's up to own judgement. Jadi kita hanya bersandarkan kepada fakta-fakta kejadian susu galuh, kronologi yang berlaku. Jadi selebihnya tepuk dada tanya iman, tepuk dada tanya selera. Sebenarnya apa yang kita suka, apa kita tak suka. Tetapi segi komiti yang kita tak bincangkan lagi juga para pelayar ialah perkara 159 dan perkara 161E.
Itu penting jugalah, tapi kita tengoklah, saya Nanti kita select akan- macam kita next akan minggu tengok. depan. Minggu ni dah habis dah masa dia. Sebab minggu ni masa dah habis, tapi apa yang kami boleh katakan bahawa untuk minggu-minggu akan datang, insya-Allah dengan kesesuaian masa, sebab kita pun sedia maklum kerana jemputan kita memang sangat sibuk. Tak adalah. Untuk minggu-minggu akan datang, kita memang akan bincangkan tentang kesan pindaan perlembagaan sahaja. Jadi kalau kata ada kesan-kesan yang melibatkan kuasa raja untuk setiap perkara itu, ataupun orang Kelantan kata terseleh lah sikit-sikit kat mana tu, kita akan bincangkan secara secara lebih mendalam, dan memang permintaan dari saya sendiri untuk kita punya panel jemputan, ada sekali study case untuk setiap perkara itu supaya memudahkan pemahaman kita sebenarnya. Jadi untuk minggu ini kita berakhir di sini sahaja. Jadi untuk wrap semua perbincangan kita selama lebih kurang sejam pada hari ini adalah untuk pelayar yang baru sahaja join kita atau pelayar yang dari tadi lagi kita tunggu mana yang kesan atas kuasa raja tu, disebabkan untuk beberapa minggu akan datang kita akan berbincang tentang kesan pindaan perlembagaan persekutuan ke atas kuasa raja. Jadi minggu ini kita memberi penerangan tentang sebenarnya apa yang dikatakan pindaan, boleh tak boleh pindah, tata cara pindaan dan sebagainya. Dan kemudian pada minggu-minggu akan datang kita akan terus fokus kepada perkara-perkara, isu-isu, perkara-perkara yang dah tertulis dalam teks perlembagaan persekutuan itu untuk dibincangkan secara lebih mendalam. Jadi sehingga kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan, di atas masa yang diluangkan oleh tuan-puan pelayar, rakan-rakan pelayar kita di luar sana yang setia mengikuti kita. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa minggu hadapan dengan tajuk yang sama, cuma nanti kami akan bincang balik tentang perkara mana dulu yang kita nak bentangkan pada minggu hadapan, untuk dibincangkan pada minggu hadapan. Sehingga itu, sekiranya ada sebarang kesilapan ianya datang dari saya. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Prof atas kesediaan. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.